Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan sepengajian dan pensyarah kami Encik Cik Abdullah bin Cik Ya. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan hasil kerja kami yang bertajuk perbandingan antara novel dan drama Dia Isteri Luar Biasa karya Umi Nazimah. Mari kita mulakan. Baiklah, di bahagian pertama saya akan mulakan dengan bahagian pengenalan. Kita sedia mafhum bahawa novel adalah karangan yang panjang dan berbentuk prosa serta mengandungi rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelakon-pelakunya. Novel adalah bentuk karya sastra yang di dalamnya terdapat nilai-nilai budaya, sosial, moral dan pendidikan. Menurut Hashim Ismail, 2007, yang pertama secara fundamentalnya kita ingin melihat pencapaian tugas novelis kita terhadap kemajuan dan pembangunan minda masyarakat. Baiklah, seterusnya latar belakang penulis iaitu Umi Nazimah dan novelnya iaitu Dia Isteri Luar Biasa. Dia Isteri Luar Biasa merupakan sebuah novel keluaran tahun 2013 oleh penulis novel Umi Nazimah yang diterbitkan pada 15 November 2013 oleh penulisan Tuyu. Novel ini juga telah diadaptasi sebagai sebuah siri drama dengan tajuk yang sama di slot Akasia TV3 pada tahun 2015. Umi Nazimah juga merupakan anak kelahiran Taiping, Perak. Beliau juga telah menghasilkan sebanyak 5 buah novel semenjak tahun 2010. Beliau juga merupakan seorang ibu tunggal yang mempunyai seorang anak. Baiklah, kita beralih pula kepada bahagian sinopsis. Novel ini mengisahkan kehidupan Dewi Yusra yang mencari suami sementara bertujuan untuk mendapatkan anak walaupun dia beranggapan mampu hidup tanpa cinta dari seorang lelaki. Dewi pernah mencuba untuk mendapatkan perkhidmatan kaedah IVF dan GTF dari klinik pakar perbidanan untuk mendapatkan anak sendiri namun ditolak kerana menyalahi undang-undang. Sahabat baiknya, Kamarul juga pernah menawarkan diri untuk menjadi suami sementara Dewi. Nina, anak kawan baiknya Eda, sering menjadi peneman dirinya di kala sepi. Kehadiran Dr. Radia Amzar dalam satu insiden yang tidak disengajakan di Heathrow ketika penerbangan pulang dari London ke Kuala Lumpur mengikat Dr. Radia Amzar terus di sisi Dewi. Dr. Radia Amzar juga pelanggan setia nasi ayam bunda dalam diam mencuri perhatian Dewi. Seterusnya, Dewi merancang sesuatu agar Radia Amzar dapat menjadi suami sementaranya. Apa yang dirancang berjalan dengan sangat lancar. Dewi dan Radin Amzar ditangkap khalwat. Mereka bernikah secara rahsia di kota London. Akhirnya, Dewi disahkan mengandung. Rancangan awal Dewi yang mahu meninggalkan Radin Amzar setelah mengandung gagal apabila Dewi menerima arahan yang sangat teruk. Keadaan lagi buruk bila bayi dalam kandungannya mahukan Radin Amzar sentiasa di sisi. Baik, kita masuk pula ke bahagian perbandingan, yang mana kita akan melihat terlebih dahulu persamaan yang terkandung dalam novel selepas diadaptasi ke dalam drama. Persamaan utama yang dapat dikenal pasti adalah aspek penggunaan nama-nama watak yang telah dikekalkan oleh penulis skrip. Watak utama novel sekaligus dalam drama ialah Dewi Yusra sebagai watak protagonis wanita yang dilakonkan oleh Nur Fatia atau juga dikenali sebagai Fatia Latif. Seterusnya, Dr. Radin Amzar, watak protagonis lelaki yang dibawakan oleh Syukri Yahya. Nama watak yang turut dikekalkan termasuklah Ida atau Noni Nadira, Kamarul oleh Kitfu, dan ramai lagi. Kita lihat pula aspek persamaan yang seterusnya iaitu karakteristik atau pewatakan watak. Kita ambil contoh watak utama iaitu Dewi Yusra yang digambarkan dalam novel sebagai seorang yang penyayang tetapi pada masa yang sama bersikap tegas. Seterusnya, Dr. Radin Amzar yang dijelaskan sebagai seorang yang kuat mengelamun dan tidak berputus asa. Pewatakan ini dapat dilihat melalui beberapa sedutan episod dalam drama. Kita menelusuri pula persamaan aspek latar. Latar tempat misalnya restoran nasi ayam bunda dan London masih dikekalkan dalam drama dan latar ini sama seperti yang tertulis dalam novel. Seterusnya latar masa 3 ke 4 hari iaitu peristiwa Ida menguruskan kes penceraiannya di kampung dan Dewi yang pergi ke London atas urusan kerja.
Baik, persamaan berikutnya pula dapat dilihat melalui dialog yang ditulis oleh pengarang novel yang masih dikekalkan oleh penulis skrip drama. Misalnya seperti yang dipaparkan. Baik, itu sahaja untuk bagian persamaan. Bagi membicarakan aspek perbezaan, ikuti pembentang yang seterusnya. Drama Dia Isteri Luar Biasa tidaklah menunjukkan perbezaan yang amat ketara dengan novel yang diadaptasinya. Antara perbezaan yang dapat dikesan ialah dalam drama. Pada awal cerita ada menunjukkan situasi di mana Dr. Radin Hamzah pergi melawat perkampungan orang asli, manakala tidak pula dinyatakan situasi di mana Dr. Radin Hamzah melawat perkampungan orang asli dalam novel. Terdapat juga perbezaan tempat di mana di ruang tamu Eda menyuruh Dewi untuk berkahwin dan berborak tentang di mana Dewi membelasah suami Eda yang ada ditayangkan dalam drama. Manakala dalam novel Eda menyuruh Dewi untuk berkahwin dan bercerita tentang Dewi membelasah suami Eda di buaian luar rumah. Sifat Dewi dalam drama lebih agresif berbanding sifat Dewi dalam novel, di mana Dewi menyentak suami Eda, Idham, dengan menggunakan steering wheel lock agar Idham beredar dari rumah Eda yang ada ditayangkan dalam drama. Sifat Idham juga lebih bengis dalam drama berbanding novel, di mana terdapat situasi di mana suami Eda, Idham, menceroboh rumah Eda dan menyerangnya. Kemudian Nina menelefon Dewi untuk datang ke rumah ibunya yang ada ditayang dalam drama. Dalam babak seterusnya, Dewi berjumpa Dr. Sakit Puan yang beragama Islam untuk meneruskan prosedur mendapatkan anak yang ada ditayangkan dalam drama. Berbeza dengan novel, Dewi berjumpa dengan Dr. Shanti, iaitu Dr. Sakit Puan yang bukan beragama Islam, untuk meneruskan prosedur mendapatkan anak. Perbezaan situasi yang berikut adalah di mana dalam drama Cik Kem membantu Dewi mencari pasangan dengan mengadakan sesi mencari jodoh. Berbeza dengan dalam novel, Dewi meminta tolong Cik Kem untuk mencarikan lelaki melalui kawannya yang bekerja sebagai ejen mencari jodoh. Dalam perjalanan pulang dari London, perbezaan situasi dalam pesawat juga dapat disaksikan dalam drama, di mana Radin Hamzah mengejut Dewi yang sedang bersandar di bahunya, berbanding dalam novel di mana Dewi terjaga dengan sendiri ketika rasa ada tekanan di bahunya dan terperanjat bila didapati kepalanya bersandar di atas dada Radin Hamzah. Dalam drama, Radin Hamzah menelefon Dewi untuk bertanyakan mengenai beg laptop Dewi yang terbawa balik oleh Radin Hamzah. Kemudian Cik Kem memujuk Dewi untuk menjadi kawan semula. Dalam novel pula, Dewi yang baru sampai ke pejabat terus menghadap dokumen lalu dihadiri oleh Cik Kem yang tercegat di depan mata Dewi. Cik Kem masih tidak berputus asa untuk mendapatkan Dewi sebagai suami sementaranya. Ulasan dan kritikan. Di bahagian ulasan ini, kami sedari bahawa plot penceritaan yang disajikan oleh novel dan drama ini adalah tidak terlalu berat. Hal ini dikatakan sedemikian kerana sedari awal lagi kami sudah memahami jalan cerita yang bakal dipersembahkan oleh penulis. Maka ia tidak membuatkan kami, para pembaca dan penonton, berada dalam keadaan tertanya-tanya atau tertekan untuk meneruskan pembacaan. Oleh itu, membaca atau menonton karya ini dalam keadaan terfokus menjadikannya satu pengalaman membaca atau menonton yang menyeronokkan. Kedua, plot dan cara penulisan dalam novel ini juga dilihat amat teratur dan kemas. Hal ini dikatakan sedemikian kerana penulis kelihatan bijak mengalihkan latar dan menyusun plot cerita dari permulaan, klimaks hingga penghujung tanpa sebarang masalah. Malah, kesalahan tata bahasa dan ejaan juga adalah amat kurang kita temui dalam penulisan novel ini. Ulasan yang ketiga atau terakhir ialah novel ini masih sahaja mengandungi dan wujud nilai murni yang wajar untuk kita contohi meskipun novel ini bergenre percintaan. Sebagai buktinya, sikap taat kepada agama yang ditunjukkan oleh watak utama iaitu Radin Hamzah yang menunaikan solat fardunya meskipun berada di atas kapal terbang yang menuju ke Heathrow benar-benar mengagumkan kami. Bukti yang kedua ialah Radin Hamzah juga digambarkan sebagai sosok seorang lelaki yang berperilaku lembut, bijak, anak yang taat serta seorang ayah dan suami yang penyayang yang pada amatan kami watak atau sikapnya ini wajar untuk dijadikan sebagai panutan terutamanya kepada golongan lelaki pada era kini. Kritikan. Kritikan pertama yang dapat kami berikan ialah jalan cerita yang diketengahkan oleh penulis ini agak sedikit klise kerana ia menjurus ke arah perkahwinan yang tidak diingini. Kedua,
Teknik kejutan yang cuba diketengahkan oleh penulis dilihat kurang menjadi kerana pembaca sudah dapat menjangkakan perkara yang bakal berlaku. Kesimpulan, karya ini amatlah sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat kerana penulis menggunakan kosakata yang mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat. Dalam novel ini juga terdapat pelbagai nilai murni yang dapat diterapkan dalam diri dan kehidupan seharian kita. Walau bagaimanapun, kepincangan dan kelemahan yang wujud dalam novel ini seperti yang telah dinyatakan di awal-awal pembentangan tidaklah begitu mengganggu keseronokan membaca hasil penulisan ini, dan pada amatan kami ia masih lagi dapat diperbaiki di kemudian hari atau dalam penulisan penulis yang berikutnya. Sekian dari kami. Terima kasih.